Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi edisi 5 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, tidak ada sebab untuk terus bergantung kepada dolar Amerika Syarikat dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Perdana Menteri berkata rundingan pelaburan antara Malaysia dengan negara lain sepatutnya menggunakan ringgit dan mata wang negara terlibat. Pernah saya cadang dulu sebagai Menteri Kewangan, tapi perkara itu tidak mendapat sambutan dari Asia kerana masa itu dianggap kekuatan dolar Amerika itu sangat kukuh. Tetapi sekarang dengan kekuatan ekonomi China, Jepun dan sebagainya, saya fikir harus dirunding sekurang-kurangnya memikirkan tabung kewangan Asia dan keduanya boleh menggunakan ringgit dan kewangan negeri masing-masing. Baik, 1.7 bilion ringgit diperuntukkan bagi membantu menyelesaikan isu doktor kontrak yang dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 3 tahun. Perdana Menteri menjelaskan penyerapan doktor lantikan kontrak ke jawatan tetap perlu dilaksana secara berperingkat. Sebab itu saya merayu sementara tuntutan itu menasabah bahawa mereka berkhidmat sekian lama, tapi perkara ini tertangguh sekian lama. Jadi untuk tahun ini kita selesaikan semua, kita tak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menambah 1.7 bilion ringgit daripada penambahan 3 bilion ringgit emolumen untuk 2023. Jelas Datuk Seri Anwar, seramai 4,300 doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap tahun ini. Diplomasi ekonomi menjadi strategi utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menarik pelaburan asing sejajar usaha pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dasar luar Malaysia yang proaktif dan multilateral meralih pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas jalinan kerjasama yang lebih besar di rantau Asia Barat dan Timur. Walaupun semasa lawatan rasmi, antara isu utama adalah isu ekonomi, iaitu untuk menarik pelaburan, dan ini sememangnya sejajar dengan usaha pemulihan ekonomi pasca COVID, dan itu sememangnya menjadi salah satu agenda utama lawatan Perdana Menteri ke luar negara, sama ada di rantau Asia Tenggara sendiri maupun di luar Asia Tenggara, misalnya di Arab Saudi maupun di China. Jiran kita adalah negara-negara di Asia Tenggara. Jelasnya Asia Tenggara tetap menjadi keutamaan dalam dasar luar Malaysia di samping memperkukuh hubungan bilateral di 3 buah negara rantau Asia. Lingkungan yang kedua. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengumumkan sekitar 30 barang sebagai barangan kawalan di bawah pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata senarai itu akan diumumkan pada 13 April depan. Itu termasuklah barang-barang yang penting dalam persediaan membuat kuih raya ada. Tetapi walaupun belum diumumkan harga minimum itu, kalau pergi ke supermarket yang terpilih yang telah mengadakan jualan rahmah, saya nasihatkan supaya pengunjung kepada pemain industri yang melibatkan kuih raya pergi ke supermarket ataupun hypermarket ini kerana jualannya memang ramah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bahawa bekalan telur mencukupi untuk menampung keperluan sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Pegawai KPDN juga mempergiat operasi dan pemantauan bagi memastikan bekalan barang keperluan asas mencukupi. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan di Bazar Ramadan, Dataran Esplanade Eco Grand Park, Puncak Alam, Selangor. Bazar berkenaan mula diperkenalkan dengan aplikasi urus niaga digital tanpa tunai secara berperingkat. Sebanyak 85 permohonan permit menjual mercun dan bunga api diterima Polis Kelantan daripada peniaga di negeri itu sejak ia mula dibuka minggu lepas. Daripada jumlah itu, 34 permit diluluskan, 48 dalam proses manakala 3 lagi ditolak.
Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya menjangkakan lebih ramai peniaga akan membuat permohonan dalam tempoh terdekat. Jelas beliau tiada sebarang halangan kepada sesiapa untuk mendapatkan permit asalkan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan serta tidak menggugat keselamatan awam. Saya menjangkakan ramai lagi akan buat permohonan dan kita tidak ada sekatan atas permohonan ini selagi ianya memenuhi syarat dan kita percaya tidak akan menyebabkan unsur-unsur keselamatan, kita akan luluskan. Kita akan pantau di segi penjualannya supaya bahan-bahan yang kita benarkan untuk dijual ini digunakan untuk tujuan itu saja. Beliau ditemui media pada majlis agihan bubur lambuk kepada Kekitangan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Zaki berkata premis jualan yang tidak sesuai selain individu terlibat mempunyai rekod kesalahan lampau adalah antara sebab permit tidak diluluskan. Baik, hormati proses penentuan rasmi tarikh Hari Raya yang dibuat penyimpan Moho Besar Raja-Raja selaku pihak yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja. Itu yang dinyatakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Susulan tularnya tangkap layar kalender Islam keluaran JAKIM yang menunjukkan tarikh Aidilfitri diawalkan sehari, JAKIM menegaskan dakwaan penukaran tarikh Hari Raya Aidilfitri pada kalender tersebut tidak benar. JAKIM memaklumkan pihaknya tidak pernah membuat sebarang perubahan berkenaan tarikh Hari Raya Aidilfitri dalam kalender Islam, termasuk mengeluarkan apa-apa tarikh mengenai penetapan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini. Projek Rapid Transit System RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura dijangka siap mengikut jadual Disember 2025 dengan status terkini infrastruktur landasan mencapai 32%. Ia merangkumi komponen seperti depo, stesen, jajaran darat dan marine yang telah 20% siap ketika ini. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata pembinaan projek RTS Link yang akan beroperasi 2026 ini akan menyelesaikan masalah kesesakan kedua-dua negara. Kita jangkakan dalam masa 1 jam akan ada 10,000 pengguna RTS yang akan menggunakan perkhidmatan ni. Dan untuk makluman semua, di Johor kita ada juga projek double track ETS, double track Gemas Johor Bahru. Dan juga satu lagi projek IRT, Iskandar Rapid Transit. Itu melibatkan bas dan kereta api. So kita jangkakan bila projek ni komplit, kita akan dapat satu jaringan yang baiklah untuk pengangkutan di negeri Johor. Beliau berkata demikian selepas lawatan tapak projek RTS di Johor Bahru bagi memantau kerja-kerja pembinaan di tapak terutamanya menghubungkan perairan Johor Bahru dan Singapura. Berhubung kesesakan menjelang Aidilfitri Tambak Johor, satu mesyuarat koordinasi bersama agensi terlibat akan diadakan dalam masa terdekat bagi melancarkan urusan keluar masuk rakyat di kedua-dua negara. Baik, sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-77, Radio Klasik menerusi jelajah Ramadan RTM 2023 menyantuni 77 orang asnaf, anak yatim dan orang kurang upaya. Rembau dipilih sebagai lokasi program kali ini bagi mendekati pendengar setia Radio Klasik di daerah tersebut. Radio Klasik juga menyampaikan mesej menyatakan bahawa di bulan Ramadan ni apa yang penting bagi kita ialah fasa-fasa sedekah tu sendiri. Bila bulan Ramadan, bila kita buat jelajah Ramadan, selain daripada kita menyantuni golongan asnaf, kita juga mempromosikan istilah sedekah tu sendiri. Maksudnya sedekah tu kita sebarkan sedekah itu daripada setiap golongan masyarakat. Saya selaku pengurusi rasa gembira lah. Inilah pertama kali dan kebetulan saya pun baru dilantik. Jadi apabila dapat Radio Klasik nak buat event kat sini, mesti kami dan seluruh warga sini rasa gembira. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada RTM. Saya sebagai penerima sumbangan, wakil daripada anak, bergembira dan terharulah dengan apa program yang dibuat sebab Masjid Tanah Datar ni dah dipilih untuk tahun ni bulan Ramadan ni. Saya merasa syukur sebab menyenangkan sikit kan, memudahkan meraihkan asnaf, anak yatim, OKU.
Rakyat disaran agar melibatkan diri dalam setiap aktiviti anjuran agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Ini bagi memudahkan pelaksanaan dasar kementerian itu kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata penglibatan itu sekaligus meningkatkan kefahaman rakyat berkait dasar kementerian. Ia menunjukkan gambaran bahawa eratnya hubungan rakyat dengan agensi-agensi. Sebab itu saya sentiasa menggalakkan supaya rakyat juga menjadi mata dan telinga pihak berkuasa. Saya percaya dengan cara ini ia memudahkan untuk agensi seumpama PDRM melaksanakan tanggungjawab. Jadi saya percaya ini boleh kita teruskan dan saya percaya ini sudah pun diamalkan sejak dulu lagi. Rakyat sentiasa bersama dengan pihak kuasa. Selangor mempunyai pemilikan hartanah tertinggi di Malaysia dengan hampir 2 juta milikan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata daripada jumlah itu sebanyak 1.2 juta membabitkan pemilikan komersial dan individu. Kita mempunyai 500,000 500,000. So, dari keseluruhannya itu 500,000 strata iaitu hak milik bertingkat. Dan keseluruhan 1.8 lah. 1.8 juta hak milik di dalam negeri Selangor. Kalau dengan beberapa projek-projek yang sedang berlangsung dan masih lagi berjalan di Subang, di Shah Alam, di daerah Petaling terutamanya, di daerah Hulu Langat, di daerah Kuala Langat yang begitu rancak pada waktu ini, Sepang tidak ketinggalan dan seluruh negeri Selangor lah kalau saya tak boleh singgah mana-mana. Saya rasa pemilikan itu boleh mencecah 2 juta dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun daripada sekarang. Terdahulu beliau merasmikan Pusat Setempat OSC, Pejabat Tanah dan Galian Selangor PTGS dan pelancaran Hari Tanpa Tunai Pentadbiran Tanah Selangor di bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri di Shah Alam. Kewujudan pusat setempat ini menjadi satu keperluan bagi membantu mempercepatkan pelbagai urusan berkaitan tanah. Antara perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkait urusan penghantaran dokumen serahan tanah dan strata, pungutan perserahan dan pembayaran cukai tanah dan fee. Dana bantuan kemanusiaan Mercy Malaysia bagi membantu mangsa gempa bumi di Turki dan Syria setakat ini telah mencecah 6 juta ringgit. Presidennya Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus berkata dana tersebut akan disalur untuk fasa kecemasan dan pemulihan negara berkenaan. Apart from fundraising, active fundraising, we also are in the middle of preparing proposals. We have already had some and those proposals are being sent to specific donor organizations. So these are on top of the fundraising that we do through our appeal. 1.3 juta ringgit turut berjaya dikumpul menerusi sumbangan orang awam. Beliau berharap kutipan itu dapat ditingkatkan lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani.
Bersua kembali. Angka kematian akibat ribut ganas di 11 negeri di Amerika Syarikat semakin meningkat. Bencana yang melanda Sabtu lalu kini meragut sekurang-kurangnya 32 nyawa. Ribut itu telah meranapkan keseluruhan kawasan dengan nilai kerosakan yang tinggi. Gubernur Arkansas, Sarah Huckabee Sanders mengisytiharkan darurat susulan bencana yang telah meragut nyawa. Puting beliung yang melanda turut memusnahkan rumah dan perniagaan. Angka kematian termasuk sekurang-kurangnya 9 orang di daerah Tennessee, 5 di Indiana dan 4 di Illinois. Kematian lain dilaporkan di Alabama dan Mississippi. Manakala di Tennessee merekodkan sekurang-kurangnya 15 kematian. Di Republik Demokratik Kongo, sekurang-kurangnya 20 orang dilaporkan maut dalam tragedi tanah runtuh yang melanda negara itu. Media tempatan melaporkan 8 mayat wanita dan 13 kanak-kanak telah ditemukan selepas tragedi yang berlaku di Sungai Berdekatan Boloa. Menurut Ketua Penduduk di kawasan tersebut, Walter Batundi, kejadian berlaku ketika beberapa penduduk tempatan sedang membasuh pakaian di tepi sungai tersebut. Ilikuwa saa 5:30 poromoko ikakatika hapa, wanamke na watoto walikuwa nafulia hapa. Watu walifulia pale, kilima njoo kikafika na kikawafunika na hakuna mwenye alitoka. Basi kufika wa kufanya intervention, tukatafuta mitoni ya kutoka huku na huku mvilaje mbili Bulwa na Butambo, na tukakata kanani tio kusudi maji yote tuiseleksione kusudi tusaidie ku. Baik, di Bangladesh, 50 unit pasukan bomba dan tentera Bangladesh dikerah memadamkan kebakaran besar di sebelah kompleks beli belah di Bandar Dakar. Premis tersebut menempatkan 3,000 kedai pakaian terkemuka di negara itu. Tiada kematian dilaporkan setakat ini, namun anggota tentera dikerah untuk membantu selepas kebakaran merebak pantas di kawasan Bangah Bazar. Pegawai Perkhidmatan Bomba berkata punca kebakaran masih belum dikenal pasti. Kebanyakan kedai dalam pusat beli belah itu terbakar hampir sepenuhnya. Namun, tiada maklumat sama ada terdapat individu terperangkap berikutan kebakaran berlaku pada awal pagi tadi sebelum kebanyakan kedai dibuka. Dalam pada itu, salah seorang daripada peniaga Bangah Bazar maklumkan kedainya musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang disifatkan sebagai amat besar. Seorang terbunuh manakala 30 penumpang cedera parah dalam nahas kereta api di Belanda pada Isnin. Kejadian itu berlaku selepas kereta api melanggar peralatan pembinaan di landasan sehingga menyebabkan kebakaran. Menurut Perkhidmatan Kecemasan Belanda, kemalangan itu berlaku sekitar pukul 3.25 pagi waktu tempatan. Jurucakap bomba memberitahu 19 mangsa dibawa ke hospital manakala bakinya dirawat di lokasi kejadian. Sementara itu, Dutch Railways NS menerusi ciapan di Twitter berkata perkhidmatan kereta api antara Leiden dan bahagian The Hague dibatalkan akibat kemalangan tersebut. 2 orang awam terbunuh selepas serangan peluru berpandu negara haram Israel di kawasan tentera di Damsyik, Syria. Serangan itu dilancarkan dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Menurut pemantau Perang Syrian Observatory for Human Rights berkata serangan peluru berpandu itu mengenai sekitar lapangan terbang antarabangsa Damsyik, iaitu berhampiran kubu Iran di kawasan Sayyidah Zainab dan Al-Ma'amil di Al-Kiswah di selatan Damsyik. Serangan itu yang keempat dilancarkan Israel sejak Khamis dan yang ke-10 sejak awal 2023. Israel enggan memberi maklum balas mengenai insiden berkenaan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Baik, untuk perkembangan sukan kita mulakan dengan perkembangan Liga Super Malaysia 2023. Perak FC terus kecewa di laman sendiri selepas tewas kepada Johor Darul Takzim JDT 05 malam tadi. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Perak FC turun ke tangga ke-10 manakala JDT kekal di tempat pertama hasil 7 kemenangan berturut-turut. Skuad Harimau Selatan di depan seawal minit ke-5 berpunca jaringan sendiri pemain Perak FC Hasnul Zaim Zafri. JDT kemudian dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-25 yang disempurnakan Leandro Velasquez untuk gol kedua pasukan pelawat. Seminit sebelum babak pertama berakhir, Diogo Santo menghadiahkan gol ketiga JDT. Bersambung babak kedua, pasukan pelawat terus bernafsu mencari jaringan dengan gol keempat hadir pada minit ke-6 hasil rembatan Bergson da Silva. Leandro Velasquez melengkapkan malam gemilang JDT dengan gol kelima hasil sepakan percuma pada masa tambahan. Tamat perlawanan, Perak FC 0, Johor Darul Takzim 5. Pengendali Perak FC Datuk Lim Tiong Kim mengakui jurang kualiti pemain antara kedua-dua pasukan menjadi punca kekalahan pasukannya. We know from the beginning that JDT is a strong team, right? And the players even know, been told how they play, but yet we make silly mistakes and they score the goals. Everything that they scored, maybe the free kick was a good goal from. But apart from that, all the move was already told by them how we can counter. Sementara itu, jurulatih JDT Solari Esteban jelas gembira dengan aksi malam tadi sekaligus melebarkan rekod tanpa kalah mereka dalam saingan Liga. We are satisfied because we have a game that we knew was gonna be hard, and because we saw many games from their team, and they always go tough, and it was not an easy game for us from the beginning. So we tried to be concentrated from the first to score the first goal. That we tried to manage the game. I think we managed well the game. We didn't concede any opportunities to the adversary, and we finished scoring 5 goals. For me, it's very good performance. Baik, di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu FC TFC menepati ramalan apabila membelasah Kelantan FC 5-0 dalam aksi tetangga malam tadi. Kemenangan itu adalah yang ketiga dan jaringan terbesar setakat ini selepas 7 perlawanan sekaligus menyaksikan pasukan itu berada di tangga ke-6 Liga Super dengan mengutip 10 mata. Terdahulu, tuan rumah memperoleh gol pertama pada minit ke-15 menerusi pemain penyerang Jordan Mintah. Kelantan FC cuba bangkit untuk menyamakan kedudukan menerusi beberapa gerakan pantas dan percubaan ke kubu tuan rumah. Namun beberapa minit kemudian, gerakan serangan balas dilancarkan TFC yang memperoleh gol kedua menerusi tendangan leret Adisak Kraison pada minit ke-21. Pada minit ke-61, penyerang The Red Warrior Ismail Akinadi turut berpeluang untuk merapatkan jurang gol. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil selepas tendangan liritnya tersasar. Gol ketiga TFC menerusi tendangan penalti oleh Iwan Mahmud pada minit ke-66 selepas dijatuhkan pemain pertahanan Muhammad Afiq Azwan. Pemain berjersi nombor 7 ini turut menjaringkan gol kedua peribadinya pada minit ke-90 dan keempat buat pasukan. Pada minit ke-93, Muhammad Hakimi turut mencetakkan nama selaku penjaring apabila meledakkan gol kelima untuk TFC. Kedudukan kekal 5-0 sehingga tamat perlawanan. Beralih ke perkembangan Sukan C, pencapaian skuad bawah 22 B22 menjulang Piala Merlion tempoh hari tidak boleh dijadikan kayu ukur kemampuan mereka pada Sukan C Kemboja Mei ini. Bekas penyerang kebangsaan Zafri Salih berpendapat keserasian dan corak permainan ditampilkan anak buah E. Eleverason masih belum mencapai tahap membanggakan. Saya rasa untuk pasukan SEA Games kita tidak boleh menaruh harapan yang terlalu tinggi lah. Saya rasa mereka harus diberi ruang untuk mengeksplor permainan mereka sendiri, dan saya rasa walaupun mereka menjuarai Merlion Cup sebelum ni tempoh hari,
tapi itu bukan menunjukkan kita berada di satu landasan yang baik. Bagi mereka ruang untuk mencipta dan mendapat keyakinan. So saya rasa kalau mereka dapat membawa balik pingat emas, satu bonus. Perjalanan skuad bola sepak pada tamasya berprestij Asia Tenggara di Vietnam tahun lalu terhenti di peringkat separuh akhir selepas tewas 0-1 kepada juara bertahan Vietnam. Skuad B22 melakar sejarah bulan lalu selepas menamatkan penantian 41 tahun Malaysia untuk menjulang Piala Merlion 2023. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meneliti ancaman siber terhadap pemain badminton perseorangan lelaki profesional negara Sung Joo Han. Menterinya Hanayoh berkata kod sukan selamat yang dilancarkan KBS pada Mac lalu turut merangkumi buli siber. Okay. Jadi untuk yang nak melakukan apa-apalah terhadap atlet kita, jurulatih kita, so pastikan anda tahu undang-undang lah. Kerana undang-undang, kita akan guna undang-undang sedia ada. Akta Kanun Keseksaan dan macam-macam lah. Online threat juga termasuk dalam sukan selamat. Juven diserang dengan komen berbentuk ugutan di laman sosial peribadinya selepas tersingkir di pusingan kelayakan Madrid Spain Masters. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Rabu 5 April, Kuala Lumpur City FC bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik saudara, ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi edisi Rabu 5 April 2023. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini dan dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.